Secara asasnya, kerajaan negeri akan bertindak dengan kerangka yang telah disediakan oleh WHO, iaitu find, trace, test, isolate and the support system. Pada ketika ini, pihak Kementerian Sumber Manusia mensasarkan untuk menyaring lebih 800,000 sumber tenaga manusia, dan majoritinya di Selangor dan Kuala Lumpur lah, dan tenaga kerja asing. So itu adalah kepada kelompok-kelompok tertentu. Tetapi pada saat-saat tertentu, kerajaan negeri juga melalui Cellgate dan Cellcare dan Selangor Task Force for COVID-19, kita ada formula untuk lihat di mana kawasan outbreak. Kalau kita buat enhancement movement control order di satu tempat tu, adalah to make sure that we can test seramai mungkin orang di sana, asingkan yang positif dan juga dengan negatif. So negatif boleh stay dan kita buat sanitasi awam, dan selepas itu tempat itu akan kembali baik. Apa yang jadi masalah di Selangor sikit sebanyak kerana ia adalah kilang. So kilang dia ada dua entiti, iaitu tempat kerja dan tempat tinggal. Yang kita dapati the outbreak yang besar adalah di tempat tinggal. Tetapi tempat tinggal mereka tidak ada asrama yang standar. Mereka kadang-kadang sewa-sewa rumah yang dihuni dengan sangat sesak, sangat crowded. Ia juga berlaku di tempat kerja. Bila mereka dijangkiti di tempat tinggal, mereka bawa ke tempat kerja. Dan apa yang berlaku adalah pekerja-pekerja tempatan juga dijangkiti di kilang, kemudian menjangkit kepada keluarga dan sahabat-sahabat mereka. Kalau kita lihat Sabah, dia kes yang tinggi bermula bulan 9. Maknanya 6 bulan baru kes dia mencecah 100 dan 200 kes sekarang. So Selangor baru mencecah berapa hari? Baru sekitar daripada bulan 12 ataupun bulan 1 yang kita lihat kes yang tidak terkawal, dan saya rasa dia mengambil berapa bulan untuk kita kontrol dan kita kawal. Apa yang penting sekarang ialah bagaimana kita membuat keseimbangan di antara mengawal nyawa dan juga mengawal kehidupan. Justru kita benarkan kilang, dan kerajaan negeri akan membuat program seperti POIS. Kilang boleh beroperasi, follow certain procedure. Sebagai contoh, mereka perlu menyaring setiap 2 minggu. Semua pekerja dia perlu disaring. The factory have to start. Yang positif kita asingkan. Yang negatif boleh start kerja. Mereka kurang pekerja dan mereka boleh hire contract workers and so on and so forth. Saya sendiri akan bertemu dengan MITI. Apabila semua factory ini dah ikut that system, sertifikat akan diberikan oleh pihak MITI untuk mereka menjalankan operasi. So operasi masih boleh berjalan, kesihatan awam dapat dijaga. Kita sedang bincang dengan a few groups. Grup-grup yang kita bincang itu adalah selari dengan 5 jenis: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, CanSino dan Sputnik. Ini 5 yang setakat ini diuruskan oleh pihak kementerian. Cuma satu yang telah dapat kelulusan Kementerian Kesihatan, iaitu Pfizer. Tapi Pfizer jumlahnya sangat terhad dan mereka hanya nak berurusan dengan agak terhad dan tempohnya pendek. Dan mungkin government akan buat option daripada pelbagai yang ada lah. Apa promis saya kepada Khairi dan Adham, kita akan membeli yang ada dalam list mereka. Definitely bukan dalam bulan 2 atau bulan 3 lah. I think paling cepat kita boleh dapat dalam sekitar bulan 5 atau bulan 6. Kita kena menunggu proses seperti pengesahan oleh Kementerian Kesihatan yang vaksin ini layak digunakan. Federal akan mengagihkan mengikut keutamaan. So mula-mula dia akan bagi kepada frontliner, dijangkakan menjelang pertengahan bulan tahun ini baru mula kepada mereka yang memerlukan. Warga emas, mereka yang sakit kronik, masuk suku ketiga tahun ini, barulah mereka akan memulakan vaksin untuk orang ramai. Dalam masa yang sama, kita juga nak propose supaya kita mula daripada belakang. Dia mula dari depan, kita mula daripada belakang, walaupun kita kerajaan bukan kita belakang. So, kita akan mula daripada kelompok pekerja sebagai contoh. Bila you kena immune, the virus still boleh berada dalam tubuh anda, tapi tidak memberi kesan kepada badan anda. Tetapi yang jadi masalah, kalau orang lain tak divaksin itu, virus itu terbang ataupun beralih kepada kawan anda dan sahabat anda. Dia tidak ada vaksin, dia akan memberi kesan kepada rakan anda. Jadi tak ada guna pun kalau kita dah vaksin lokal saja, yang orang luar kita tak vaksin. That's why saya rasa memang ada keperluan untuk kita mulakan yang this group working class that maybe local
and foreigners. So nanti bila enrolment kepada public sudah pasti nak mulakan sekolah, budak universiti lokal, tempatan dululah for federal government. So kita boleh mulakan daripada sini. So dengan cepatnya itu, herd immunity akan dapat dicapai dengan lebih pantas. Kita sedang tengok kepada kosnya, sebab kalau kosnya agak ekspensif dan jumlahnya terlalu tinggi, mungkin kita kena cas. Paling mahal pun kita akan cas mereka at cost. Kalau boleh kita akan bagi subsidi terhadap kos itu yang saya percaya is affordable. Sebab kalau kita nak sektor pembuatan berjalan semua, sektor perkilangan berjalan, and the owner akan bayar. Saya estimate kalau kita ambil kepada satu jenis saja, kalau kita ambil satu jenis yang mahal adalah per dose adalah $20. Ada yang single dose, ada yang double dose. So basically kalau kita nak dapat 2 juta ataupun 4 juta dos, dan kita perlukan paling tidak 300 juta.